Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. أرسله الله رحمة للعالمين قدوة وأسوة لأمور دنيا ودين لمن أراد أن يؤمن به من الإنس والجن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada malam ini, walaupun pertemuan yang tidak bentuk fizikal, tak bertemu muka di alam zahir, namun kita hanya dapat bertemu di alam maya, di medsos, istilah yang digunakan hari ini, media sosial yang dipergunakan hari ini oleh kebanyakan kita yang tak dapat nak bertemu dan sebagainya. Itu juga merupakan nikmat serta pertolongan Allah kepada kita yang kita tak dapat ke mana-mana. Kita hanya duduk di rumah masing-masing. Walau apapun, kita bersyukur kerana kita masih lagi dapat bertemu. Barangkali inilah bentuk ujian daripada Allah kepada umat akhir zaman. Oleh kerana perhubungan kita di zaman lah ni terlampau canggih, terlampau moden sangat, maka Allah Ta'ala tak bagi kita keluar. Dia suruh duduk di rumah. Nak tengok alat canggih manggih kita tu boleh ke tidak mengatasi kesunyian kita, keberasingan kita daripada orang lain. Rupanya ternyata dan terbuktilah bahawa alat canggih moden hari ini, walaupun kita dapat berhubung terus, tetapi tidak memuaskan. Kita kalau boleh nak minum kopi sama-sama, kalau boleh nak kena charkotiao sama-sama, kalau boleh nak kena roti canai nasi lemak pagi-pagi sama-sama. Jadi maknanya pertemuan yang hakiki yang ada pada kehidupan kita sebelum ini adalah satu yang amat berharga. Sekira-kira kita merasa sunyi tak dapat bertemu. Walaupun kita bersyukur kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah pada malam ini. Malam ini insya-Allah dalam tempoh yang singkat, kira-kiranya masuk waktu Aisyah, kita berhentilah. Kuliah Maghrib namanya. Tajuk yang saya akan bawa, yang kita akan bincang pada malam ini berkaitan dengan dua perkataan, iaitu hidup dan mati. Dua kalimah yang ada pada setiap orang, yang dialami oleh semua makhluk, hidup dan mati. Dimulai dengan kehidupan dan diakhiri dengan kematian di atas dunia ini. Masalah kita hidup kembali di akhirat itu soal yang kemudian pula. Tetapi di dunia ini hidup dan mati.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, kesemuanya akan merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa akan menemui kematian. Tak dapat elak. Setiap orang akan merasainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah beritahu kepada sesiapa pun, hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah tidak maklumkan bila baginda sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Cuma bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda merasakan dia akan meninggal dunia, wafat, ketika dia mengalami sakit yang berat. Setelah beberapa hari sakit yang tak dapat nak bangun dah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa dia akan wafat, dia akan menamatkan kehidupan di dunia. Itu merupakan satu tanda-tanda dan alamat yang Allah telah berikan kepada kita secara lazimnya, iaitulah sakit. Namun sakit bukan syarat untuk mati. Orang yang tak sakit pun mati. Dengan tak disangka-sangka pun mati. Jadi maknanya hidup ini akan berakhir dengan kematian. Tetapi yang perlu kita faham, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dunia ni Allah nak kita hidup ke Allah nak kita mati? Mana yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Hidup atau mati? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun mentakdirkan kita hidup dengan menyatakan bahawa sejak daripada kita berada di alam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun menetapkan, iaitu dengan memerintahkan kepada malaikat yang ditugaskan khas untuk menulis habuan-habuan kita semasa kita berada di alam rahim, dengan beberapa kalimah, beberapa perkataan dan juga hukum. Di antaranya tentang tempoh hidup kita. Itu dikatakan ajal. Maknanya tempoh kehidupan kita, berapa lama yang kita akan hidup di atas dunia ni. Begitu juga tentang rezeki kita, ditentukan Allah di alam rahim kita, yakni setelah kita disenyawakan oleh Allah, maka ketika itu Allah telah perintahkan malaikat menulis. Ini disebut di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahagia ataupun celakanya kita juga sudah pun ditulis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kita hidup. Maka sebab itu dilahirkannya kita ke alam maya ini dan ditetapkan rezeki. Selagi mana rezeki yang Allah tetapkan kepada kita tidak habis, maka selagi itulah kita tidak akan mati. Bila habis rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka sampailah ajal kita. Oleh sebab itu, apa yang kita perlu faham, di dunia ini Allah nak kita hidup. Tetapi bukan maknanya hidup kita ini sehingga kita lupa terus kepada kematian. Kita tetap akan mati. Setiap orang semua akan mati. Itu kemestian. Satu ketetapan Allah yang tidak boleh diubah. Tak ada siapa pun boleh lari daripada kematian. Tetapi yang Allah Ta'ala nak kita tentukan keadaan kita hari ini secara keseluruhannya ialah cara hidup kita. Untuk kita hidup.
Maka kematian itu merupakan sebagai satu persediaan. Hidup diteruskan, kematian persediaan. Maknanya kehidupan kita ini yang kita lalui setiap saat adalah sebagai persiapan untuk mati. Sekira-kiranya kalau dari segi bahasanya kita tak terlintas tentang kematian pun, kita tetap mati. Tetapi persediaan kita dalam hidup ini untuk menghadapi kematian itulah yang paling pentingnya. Seperti mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab kepada satu soalan daripada seorang sahabat di dalam sebuah hadis sahih yang tak disebut akan nama sahabat tersebut. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketika Nabi sedang menyampaikan kuliahnya kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Dia kata, "Wahai Rasulullah, kiamat bila nak berlaku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus jawab kerana tajuk perbincangan kuliah Nabi itu bukan berkaitan dengan kiamat. Dia soal benda yang di luar tajuk, maka Nabi biarkan dulu. Nabi teruskan kuliahnya. Setelah habis kuliah tu, Nabi pun ulang balik peringat kepada yang tanya tadi. Nabi kata, "Siapa tadi yang tanya? Tanya apa?" Maka dia pun kata kepada Nabi, "Tadi saya yang bertanya, Rasulullah, kiamat bila akan berlaku?" Maka bagaimana Nabi jawab? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab tentang beritahu kata tanda-tanda kiamat tu apa. Nabi tak beritahu. Nabi juga tak habaq daripada saat itu sampai berapa ribu tahun lagi kiamat akan berlaku. Nabi tak maklumkan. Sebaliknya Nabi tanya dia, "Masta'dadta laha?" Nabi kata, "Apa persediaan kamu untuk menghadapi kiamat?" Jadi sibuk, maksudnya kalau bahasa kasar lah kita kata, yang duk sibuk tanya kiamat bila, apa yang buat persediaan untuk menghadapi kiamat. Jadi maknanya tak perlu tanya bila. Sebaliknya persediaan itulah yang pentingnya. Maka begitu juga kita. Kita tak perlu tanya bila kita akan mati. Sebaliknya apa persediaan yang perlu ada kepada kita. Maka setiap kita, apabila kita dah buat persediaan yang secukupnya pada setiap saat, bila-bila masa sahaja sampai kematian kita, insya-Allah kematian yang terbaik. Dengan syarat kita telah memenuhkan seluruh hidup kita dengan ketaatan, dengan ibadat, kebajikan, dan seluruh hidup kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita duk janji setiap kali kita solat. 5 waktu kita solat sehari semalam, maka kita duk berjanji dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya, sesungguhnya solatku dan ibadatku wa nusuki wa mahyaya, seluruh sepanjang hidupku, wa mamati, dan kehidupanku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya gerak-geri kita, tidur jaga kita, diam gerak kita, bangun tidur kita, makan minum kita, ataupun segala-galanya adalah berdasarkan perintah Allah, kerana Allah, bukan untuk nafsu,
bukan untuk semata-mata nak menikmati segala nikmat sehingga kita lupa kepada yang memberi nikmat tersebut. Itu yang kita janjikan. Apakah kita benar-benar bersedia dengan apa yang kita janji kepada Allah setiap kali kita solat, ataupun janji tinggal janji? Janji itu hanya janji dicapati lah kot. Janji tak ditunaikan. Jadi dengan itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita hidup, dan sepanjang hidup kita Allah Taala nak kita mengasihinya, kita mencintainya, yakni mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mencintai Allah di dunia ni, maknanya kita sentiasa rindu untuk berjumpa dengannya. Di sebalik kita taat, kita patuh, kita tunaikan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita telah pun menunjukkan kerinduan kita. Walaupun kita tak sebut aku rindu kepada Allah, aku mencintai Allah. Boleh kita sebutkan kita cinta Allah, kita kasih Allah dengan perkataan. Kalau kita tak sebut pun dengan perkataan cinta kita kepada Allah, tetapi perbuatan kita, hidup kita dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, maka itu tandanya kita mencintai Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan katanya, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya, man ahabba liqa Allah, sesiapa yang menyukai untuk bertemu dengan Allah, sesiapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan membalasnya dengan menyukai untuk menerimanya. Allah akan membalas kita bagi menerima kita, bagi menyambut kita bila kita mencintai Allah untuk bertemu dengan Allah. Allah sentiasa nak membalas kecintaan kita untuk bertemu dengan kita. Wa man kariha liqa Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, orang yang tidak menyukai untuk bertemu Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah akan tidak menyukainya untuk bertemu dengannya. Di sini Rasulullah nak menyampaikan kepada kita, kalau kita menyukai Allah, mencintai Allah, maka beramallah, taat, patuh. Maknanya itu kita dah bersedia untuk bertemu Allah. Maka Allah bila-bila masa yang dia telah tetapkan untuk kita mati, maka dia akan menerima kita. Mau kalau kata kita ingkar, kita durhaka, kita lawan Allah, kita tak nak mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita tak menyukai Allah. Apa yang disuruh kita tak buat. Kalau di dunia ni, kalau kata urusan dunia, kita kerja dengan satu majikan, tapi apa yang majikan suruh kita buat, tak ada satu pun kita buat. Kalau buat pun buat halai balai. Buat pun sekadar kata pepatah Melayu, melepaskan batu di tangga. Kan? Melepaskan batu di tangga. Hanya di tangga kita tu, pepatah Melayu telah pun tengok adat orang Melayu zaman dulu. Di tangga tu dia ada tempayan isi ayam. Kemudian dia ada batu di situ yang dibuat daripada upih, yang dibuat upih tu daripada pelepah pinang, upih. Dia buat cebok lah, macam cebok lah. Tapi kalau buat daripada upih tu, kalau buat jenis tu, dibuat untuk ceruk ayam tu, orang dulu panggil batuk.
Jadi bagai melepaskan batuk, basuh kaki nak naik. Kalau dulu zaman orang pakai capal, pakai selipar, jalan pula becak, lecah, kotok kaki, nak naik ke rumah, maka dia kena basuh kaki. Maka dia cedok dengan batuk tadi ayam dan bertempayan, dia pun jurus kaki dia cuci. Tetapi selepas itu dia lepaskan batuk tu. Maknanya batuk tu masuk balik ke dalam tempayan ataupun disangkut ke tidak, biar pilah. Itu punya pasal lah. Jadi maknanya dia buat halai balai, buat tidak cara yang teratur, buat bagi lepaskan sajalah. Tu yang kata bagi melepaskan batuk di tangga, kan. Tapi ada juga ada orang salah faham yang kata melepaskan batuk di tangga tu, duduk atas tangga duduk batuk kong. Tu tak betul. Itu batuk penyakit. Tapi ada juga cikgu yang hurai kepada pelajar-pelajar dia, pepatah Melayu tu kata batuk tu hanya kong tu lah. Sebenarnya tak betul, kan. Jadi maknanya kita buat kerja bagi melepaskan batuk di tangga. Majikan nak naik gaji ke, majikan tengok muka kita tiap-tiap pagi tu dia nak meluat, dia tak suka. Itu yang dia nak marah macam-macam tu. Tengok kita, dia cari saja kesilapan, kesalahan kita sebab kita tak patuh dengan dia. Itu berkenaan dengan kehidupan kita di dunia ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun kita takkan kiaskan sifat Allah dengan sifat manusia, makhluk, namun Allah Taala akan memberikan kita begitu. Kita cinta dia, dia cinta kita. Maknanya dengan kita patuh. Tetapi kalau kita tak patuh, maka kita tak cinta, maka Allah Taala pun tak berapa mau terima kita. Jadi sebab itu kita kena memilih hidup kita ini adalah sebagai satu hidup yang membawa kepada kebahagiaan. Oleh itu muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala nak kita hidup. Islam juga nak kita hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nak kita hidup. Bukan nak suruh mati, tetapi suruh hidup. Hidup yang kita jadikan seluruh hidup kita sebagai persediaan untuk mati. Ad-dunya mazra'atul akhirah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seperti mana Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk bercucuk tanam bagi membawa bekal ke akhirat. Tak boleh kita duduk saja. Kita kena jadikan sebagai ladang, beramal ibadat, buat kebajikan. Itu maksudnya kita menjadikan dunia sebagai ladang akhirat. Maksudnya dikiaskan dengan itu, kita dituntut untuk menjadikan dunia tempat kita hidup ini sebagai akhirat. Kalau tidak ada dunia, kalau kita tinggal dunia, kita tak ambil dunia, maknanya kita tidak akan sampai di akhirat dengan selamat. Kita ambil dunia, maka kita akan selamatlah di akhirat. Ada dalam ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita yang tidak meneliti sumbernya. Dia kata kita ni tidak boleh mengambil dunia. Sebab dunia ni bukan milik kita. Dunia ni milik orang bukan Islam. Dunia ni milik orang kafir. Maka dia pun bacalah akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Minta maaf. Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Tadi hadis sahih. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Tetapi ad-dunya sijnul mu'min. Maka dia kata dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Maknanya jangan ambil dunia. Tapi sayang, kebanyakan orang yang berdalilkan dengan hadis itu, dia tidak tahu sumbernya. Hadis itu tidak sahih. Dunia penjara bagi mukmin. Sebenarnya bukan penjara. Mau kalau kata penjara, kita tak boleh amal apalah. Nak makan sedap pun tak boleh. Nak bebas pun tak boleh.
duduk dalam penjara, kita serba-serbi kekurangan. Nak ibadat pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Tak seronok. Jadi, yang kita duduk di dunia ini, kita nak bebas untuk beramal ibadat kepada Allah tanpa ada sebarang tenggahan dan halangan. Maka sebab itu, kita dituntut supaya menjadikan hidup kita ini untuk senang beramal ibadat, jaga kesihatan. Kena elakkan daripada musibah-musibah yang berlaku. Kalau ulama-ulama sedunia telah menyatakan bahawa dengan kita mengambil vaksin, maka kita boleh bebas daripada cengkaman musibah COVID-19. InsyaAllah kita akan selamat. Itu ikhtiar kita. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kena juga, tu asal buat apalah. Kita masuk dalam batu pun tak jumpa siapa pun. Duduk dalam batu, dia akan kena juga kalau Allah Ta'ala nak timpakan kita dengan COVID-19. Tetapi kita dituntut berikhtiar. Maka kita ikhtiar, jaga keselamatan, ikut SOP. Maka dengan ikhtiar itu insya-Allah kita selamat. Bila kita selamat, mudahlah untuk kita beramal ibadat. Lah ni menjadi masalah bagi kita. Nak pergi masjid pun tak boleh. Kena ikut giliran. Jumaat kena ikut giliran. Dan apabila ramai dah pakai ambil vaksin, yang tak ambil vaksin tak akan dibenarkan masuk ke masjid. Kena cukupkan 2 dos vaksin. Dos pertama dan dos kedua. Dos kedua pun kena tunggu dulu 14 hari. Selepas tu barulah bebas masuk ke masjid. Jadi maknanya, kita jadi masalah, kita jadi susah. Nak berjumpa, nak ziarah adik-beradik pun tak boleh. Nak minum kopi, nak kena teh tarik, nak kena mi udang. Kut mana-mana gerai-gerai yang sedap-sedap tu boleh cerita je lah. Tak boleh pi. Pakat macam mana pun tak boleh. Nanti kena bayar. Semangkuk mi udang tu RM1,500. Tak larat nak bayar lah pula kot. Kita pergi 4-5 orang kawan, pakat pergi makan di kedai makan. Di restoran, kan? Jadi maknanya kita terhalang. Kita tersekat. Dengan sebab COVID ni. Oleh kerana itu, untuk mengelak daripada mereba, maka kita mestilah ikhtiar. Maka salah satunya ialah dengan mengambil vaksin. Maka ulama-ulama seluruh dunia mengatakan bahawa mesti mengambil vaksin. Bukan ulama-ulama kita di Malaysia saja, bahkan ulama seluruh dunia. Fatwa Universiti Al-Azhar Al-Sharif di Mesir pun macam tu. Ulama-ulama, mufti-mufti seluruh dunia, bukan hanya di negara kita, seluruh dunia, maknanya telah ittifaq. Para mufti mengatakan setiap orang mesti. Kalaupun tak dipaksa, boleh siapa-siapa yang tak nak ambil vaksin, tak apa. Tetapi dia akan menjadikan penyebab kepada tersebarnya vaksin. Punca daripada dialah pula akan mengganggu orang lain. Di dalam Islam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada maqasid syar'iyah. Dalam masalah maqasid syar'iyah itu, di antaranya kita berpegang kepada agama Islam ni, beramal ini adalah di antaranya untuk memelihara nyawa. Memelihara nyawa. Kita mesti memelihara nyawa. Bukan nyawa kita seorang saja. Nyawa keluarga kita, ahli keluarga kita, nyawa kaum kerabat adik-beradik kita, nyawa masyarakat kita, nyawa siapa sahaja, kita mesti tolong jaga. Maka sebab itu, untuk nak menjaga nyawa ni, di antaranya ialah mengelakkan daripada musibah. Kalau sekiranya sakit, wajib kita berikhtiar untuk sihat. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan kebinasaan. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quranul Karim. Jadi maknanya Allah Taala nak kita hidup. Allah Ta'ala menentukan kita akan mati, tetapi Dia suruh kita hidup. Suruh hidup itu supaya senang kita beramal ibadat kepadanya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah
ayat 195 Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, hendaklah kamu bernafkah, berbelanja pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah harta kamu, duit kamu ke jalan Allah. Belanjakan untuk menegakkan agama Allah. Belanja untuk kamu melakukan ibadat kepada Allah. Belanja untuk kamu boleh menunaikan ibadat haji, menunaikan umrah. Itu maknanya kita menggunakan duit kita untuk jalan Allah. Bukan semata-mata kita bawa keluar, kita derma kepada pihak tentera ketika berlakunya perang. Itu pun satu kaedah fi sabilillah. Tetapi kita belanjakan untuk kita, untuk beramal ibadat, itu juga fi sabilillah. Kita nak pergi masjid, nak pergi mengaji, nak pergi solat jamaah, kena guna motor, kena buah minyak, yang tu fi sabilillah. Kalau sakit, berubat. Kalau sekiranya kamu dalam keadaan menghadapi musuh-musuh Islam yang memerangi kamu, keluarkan belanja, beli senjata untuk memerangi mereka, berlawan, mempertahankan diri kita dan mempertahankan Islam. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum ila tanukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu, kedua belah tangan kamu, ke lembah kebinasaan. Jangan biarkan binasa. Oleh itu, para ulama berdalilkan ayat ini menyatakan bahawa kita wajib mengelak daripada kebinasaan. Artinya kita kena jaga diri kita dan jaga diri orang lain supaya jangan binasa, jangan mati. Mati yang pada adatnya kata belum sampai masa lah. Adat kata mati, tapi sebenarnya bila mati itu dah memang sampai masa. Tetapi pada adat kata tiba-tiba mati. Begitu. Jadi maknanya yang sepatutnya dia teruskan lagi hidup untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia biarkan diri dia binasa dan sebagainya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kamu melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengasihi orang-orang yang melakukan kebaikan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak kita hidup. Tetapi kematian, biarlah kita bersedia. Maknanya bila-bila masa sahaja kita akan menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik. Jadi maknanya penuh akan hidup dengan ketaatan kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala melarang kita membunuh diri. Orang yang membunuh diri, maka hukumnya adalah kufur. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat yang ke-9, ayat yang ke-29, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kamu, maknanya dengan mencuri, merampas, merompak ataupun sebagainya dengan cara batil, melainkan kamu mendapatkan harta itu dengan cara perniagaan yang suka sama suka. Kamu bermuamalah, berniaga, jual barang dapat duit, maka itu yang halal. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah, sedangkan Allah Ta'ala amat mengasihi kepada kamu. Allah Ta'ala kata, wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali kamu membunuh akan diri kamu. Jadi maknanya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dituntut hidup, kita dikenaki hidup, maka hidup kita itu adalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga
kita menjadikan kehidupan kita ini satu benda yang dimuliakan. Dan kematian sudah ditetapkan. Maukah tak maukah memang mati. Kita tak mau macam mana pun, kita nak lari daripada mati, kita lari, kita pergi tempat satu peti besi yang angin pun tak boleh masuk. Kita nak selamatkan diri kita daripada dicabut nyawa oleh Israel. Kita masuk dalam tu, lagi cepat mati. Kan? Jadi maknanya tak dapat elak mesti mati. Tetapi hidup inilah benda yang paling penting untuk kita jaga hidup kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rasanya cukup kuliah kita malam ini dekat tu dulu. Dah masuk pun waktu Isyak. Dan kita akan sambung lagi sebenarnya. Ini baru sebagai satu permulaan kepada kehidupan kita. Mati ke hidup ke yang kita nak pilih. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Moga-moga apa yang dapat kita manfaatkan malam ini kita ambillah, dan yang salah silap itu daripada kesilapan dan kelemahan saya sendiri. Okey, baik, kita tangguh tutup kita tutup dengan doa insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم والعمل به. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.